Tak jadi? Mikrofon tak jadi? Bateri ke apa? Tak ada, terlalu lama kot, Pak. Ya. Halo? 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 Tadi dia buka lama. Dengar? Tak buka ni? Bateri ke? Bateri. Bateri nampak tak ada tu. Tak ada bar dia tu. Boleh? Halo? Halo? Testing? Testing? Tak ada tak? Tak dengar tak? Testing? Testing? Hah? Oh ya ke? Ada? Mau kan? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikh musannif hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin.
itulah. Situ dah. Muka surat, kalau kita jauh itu muka surat 3 2 4 6 8 10 12 14. Baris yang ke-14 daripada atas ke bawah. Di tengah-tengah tu dia kata itulah. Mana itulah? Yakni mengetahui akan perbahasan segala sifat yang wajib pada Allah dan sifat-sifat yang wajib pada Rasulullah, dan mengetahui segala sifat yang mustahil atas keduanya, dan mengetahui akan perbahasan perkataan tu, mana perbahasan hak lepas dah tu. Jadi hari tu kita berhenti tu tidak di stesen dia dah. Kita berhenti di tengah-tengah sebab panjang. Tak tahu nak berhenti mana. Jadi kena tengok balik. Itulah tu kembali kepada hak atas tu. Mana itulah? Yakni mengetahui akan perkataan segala sifat yang wajib pada Allah hingga akhir. Itu namanya. Mengetahui, belajar hingga mengetahui akan perkataan, yakni akan perbahasan, akan huraian. Segala sifat yang mesti pada Allah, yang ini mesti pada akal kita, pada hak ketuhanan Allah. Itu semua tu ialah pertama-tama yang wajib, ia yang pada segala orang yang aqil baligh, laki-laki dan perempuan, merdeka dan sahaya orang. Pertama-tama ni artinya yang terpenting daripada sekalian yang wajib. Itu makna punya pertama-tama dah. Pertama-tama ni yang terpenting sekali daripada perkara yang wajib. Kena kata gitu. Makna awal di sini dengan makna al-muhim fi amri din, dia panggil. Perkara yang terpenting dalam urusan agama. Yang lain tu penting. Semaya penting, puasa pun penting, zakat pun penting, semuanya penting. Tidak ada yang tidak penting. Segala suruhan Allah tu semuanya penting. Tapi semua sekali tu dikerjakan kerana Allah. Maka kenal ma'bud, kenal Tuhan yang kita nak sembah tu, itulah yang terpenting sekali daripada sekalian yang terpenting. Itulah. Itu makna pertama-tama yang wajib, makna yang terpenting daripada perkara yang wajib pada segala orang yang aqil. Yang aqil ni artinya orang yang berakal, baligh, yang sampai umur. Jadi kalau orang tu gila, maka tak apalah, tak kena mengajilah dia, sebab dia tidak ada orang panggil syarat mukallaf. Syarat mukallaf ni satunya ialah mesti aqil, berakal. Jadi kalau dia budak-budak, tidak memayyiz, tak kenal lagi orang panggil yang mana yang bermanfaat, yang mana yang mudarat, yang mana yang suci, yang mana yang kotor, contoh. Maka dia tidak berakal lagi tu, dia tidak memayyiz, tidak erti beza lagi yang baik, yang buruk, yang mana. Tidak berakal. Itu dia panggil sobi, budak-budak. Ataupun kita kata orang gila, orang yang tenggelam terus akal dia tu, dia gila. Maka tidak wajiblah atas dia. Tapi gila ni gila yang memang bukan dia sengaja jadi gila, tidak. Ujian Allah Ta'ala. Jadi kalau gila yang dia sengaja sendiri buat dia jadi gila, itu tetap mukallaf. Itu tetap mukallaf. Mana? Masa nyanyuk dia tu dimaaf lah. Sebab nyanyuk ni dia ingat-ingat lupa. Dia sementara dia baru ingat. Dia buat lepas tu dia lupa. Makan nasi dah lagi dia ni. Tu nyanyuk. Tetap berakal orang nyanyuk ni. Tetap berakal. Cuma dia nyanyuk aja, nyakit nyanyuk. Dia panggil penyakit. Dia tak gila tu. Dia bukan gila. Orang nyanyuk tu tak panggil gila. Marah dia kalau panggil gila ke dia. Cuma dia lupa. Wajib, tetap wajib. Tetap wajib dia sebab dia masih berakal. Cuma dia nyanyuk. Nyanyuk ni mana dia buat kerja, dia lupa. Dia semaya dah zuhur, lepas tu dia semaya pula lepas tu zuhur. Kata, mana pak cik ni 4 kali semaya zuhur.
Lepas sudah semaya tanya, saya semaya tak pergi Zuhur? Sudah. Kata pocik semaya 4 kali dah Zuhur ni. Oh iya ke? Lupa pocik. Tu panggil nyanyuk. Jadi nyanyuk tu masih berakal. Betul tak? Maka bila masih berakal, artinya dia masih mukallaf. Masih. Gila ni makna tak berakal tu. Tak ada akal tu. Nah, macam kita tengok orang gila lah. Jalan je bogel dekat sini. Rambut keras belah. Nah, tak mandi cari makanan ikut sapoh. Tu dia panggil orang gila. Jadi kalau gila dia tu ialah gila dengan bukan dia yang membuatkan diri dia jadi gila. Mana dia tak makan ubat, tak hatuk kepala di dinding, tak sengaja jadi gila. Maka bukan mukallaf. Balik-balik tidur, bangun-bangun tidur gila dekat sini. Orang lagu ni tidak dihukumkan mukallaf. Mana kalau dia tu gila, kita kata 50 tahun gila. Tiba-tiba siuman balik. Sehat balik. Pasal apa saya telanjang ni? Orang kata, awak 50 tahun kita gila. Ya ke? Contoh. Maka apa sahaja kewajipan yang dia tinggal dalam masa dia gila, tak wajib qada. Sebab dia bukan mukallaf. Tu dia panggil gila yang memang tidak sengaja dia gila. Ni cobaan Allah Ta'ala SWT. Tapi sebaliknya kalau dia gila tu dengan sebab dia ikhtiar, pilihan dia. Dia hatuk kepala di dinding ke, dia sengaja telah ubat apa penadu banyak lebih dah ke macam mana, tak kira apa saja yang dia buat tu untuk dia jadi gila, mereng. Maka gila sungguh dia lepas tu. Dia bawa motor laju-laju, dia niat dah kalau aku accident ni hatuk kepala di tiang api ke ataupun di kalbok mana ke, biar aku jadi gila. Ni accident sungguh. Lepas tu jadi gila. Gila sungguh lepas tu. Kesok otak dia ni. Kesok otak dia tu. Gegar kepala otak dia tu. Jadi gila. Kalau 50 tahun dia gila dengan keadaan itu, dia siuman kembali. Wajib tak dia qada? Wajib. Pasal gila ni bukan gila dengan ittirar, bukan dengan fi'lul apa panggil ittirar. Ittirar ni mana digagahi. Digagahi. Bukan. Ni ikhtiar. Dia sendiri nak jadi gila. Jadi dikatakan gila yang bukan mukallaf ni gila ittirar. Ittirar ni mana terpaksa, dipaksai, bukan pilihan. Ya, kita perbuatan hamba ni kan dia ada dua. Fi'lul ibad, perbuatan hamba ni ada yang ittirari. Ittirar ni mana ikrah, dipaksai. Kita tak nak pun benda tu berlaku, tapi berlaku. Betul tak? Ada orang kalau dia paku dinding, dia tuku paku tu, lepuk-lepuk, memang dia niat dah ke? Sahaja aku nak biar pecah, hancur jari jemari aku, ada gitu? Tak ada. Dia pilihnya nak tuku paku. Belebok, pau kena atas jari. Tu dia panggil ittirar. Benda yang tergagah. Tu semata-mata pilihan Allah, perbuatan Allah. Hak ni tak ada khilaf lah antara ahli sunnah wal jamaah dengan mu'tazilah ke siapa, semua sepakat itu perbuatan Allah. Pasal bukan kita nak. Orang kata tak sengaja. Tak sengaja. Itu dipanggil fi'lul ibad ittirariyah. Perbuatan hamba yang bahasa dipaksai, digagahi. Bukan pilihan hamba, bukan ikhtiar hamba. Ada satu lagi dia panggil fi'lul ibad ikhtiyariyah. Perbuatan kita yang kita sendiri nak, kita pilih dan berlaku perbuatan tersebut. Hak ni Mu'tazilah dia kata bukan Allah buat. Ini kita yang buat. Kita yang nak, kita yang melakukan dan kita yang menciptakan perbuatan tersebut. Itu. Kalau ahli sunnah wal jamaah, kita hanya memilih dan kita hanya usaha. Yang menentu dan yang menjadikan berlaku perbuatan itu tetap kerjaan Allah. Gitu dah. Kita tu hanya memilih dan usaha. Itu saja. Baik. Jadi kalau gila tu dengan sebab dia yang pilih dan dia yang usaha, maka Allah Ta'ala jadikan dia gila sungguh. Maka gila tu tetap mukallaf. Tetap mukallaf tu. Jadi gila yang bukan mukallaf ni gila yang ittirari. Bukan dia nak jadi gila. Tu uji dia lagu tu. Macam mana?
Lagi pula balighun, baligh ni maknanya sampai umur. Nah, baligh makna sampai umur. Sama ada sampai umur dengan umur. Dengan baligh bulu bil umri, sampai umur dengan umur tu sendiri. Mana? 15 tahun qamariyah tahdidan. Bila manusia tu laki-laki perempuan genap umurnya 15 tahun bulan Islam, cukup, maka dia auto jadi mukallaf, auto sampai umur. Walau dia tak pernah mimpi, walau tak pernah keluar darah haid. Ingat tu dah. Sebab takut orang ingat ke balik ni kalau mimpi keluar air mani dengan keluar darah haid saja. Itu dia panggil bulugh bil alamah. Sampai umur bil alamati, dengan tanda. Ada dua tanda. Satunya sepakat laki-laki perempuan, mana? Bersekutu, iaitu keluar air mani, sama ada mimpi atau tidak mimpi. Yang naknya ialah keluar air mani. Tapi biasanya mimpi keluar air mani. Walaupun tidak mimpi tapi keluar air mani, tetap dikatakan baligh dengan alamat keluar air mani. Satu lagi hanya perempuan saja, laki-laki tak ada ni. Mana? Yakni keluar darah yang boleh dihukumkan haid. Mana budak-budak perempuan yang umurnya 9 tahun qamariyah takriban, 9 tahun bulan Islam, kurang sikit daripada cukup genap 9 tahun. Mana takriban tu berlebih kurang. Apa makna berlebih kurang? Kurang sikit. Bagaimana kurang sikit? Yakni ada lebih kurang 14 hari lagi atau 13 hari lagi. Nak genap 9 tahun cukup. Itu dia panggil takrib. Mana kalau dalam kitab dia sebut sekira-kira tidak telus, sekurang-kurang suci, sekurang-kurang haid. Mana sekurang-kurang suci? Sekurang-kurang suci antara dua haid ialah 15 hari 15 malam. Ingat. Ni perempuan ni banyak tak tahu pasal darah dia sendiri. Bila ustaz nak mengajar, dia kata ustaz mulut huduh cara dah ada di oratin ni. Nak agak ke ustazah diri pun karut-marut pun banyak duk dengar dalam YouTube ni, Allah sakit kepala gitu. Jadi sekurang-kurang suci. Seorang perempuan ni kalau mari darah straight 40 hari contoh kita kata, maka tetap dia kena sembahyang 15 hari. Sebab apa? Sebab mesti kena suci 15 hari walaupun darah duk hari. Gitu. Ada kena mengaji bahid tu. Kena mengaji. Sebab darah yang keluar ni, kalau darah yang keluar tu wajib haid, tak kena ngaji dah kita. Sebab darah yang keluar tu tak semestinya haid. Ada yang istihadah, ada darah fasad, kan gitu. Kalau darah istihadah, darah fasad, suci pada ibadat, wajib dia kena semaya. Yang haram dia semaya tu ialah haid, nifas. Jadi nak tahu di mana? Ada orang perempuan 40 hari tak semaya. Pasal apa? Kata haid saya 40 hari. 40 hari abahmu. Mana ada haid 40 hari? Sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Tu sebanyak-banyak haid. Sekurang-kurang haid sehari semalam. Tapi nak dengan makna qadar sehari semalam. Mana? Iaitu 24 jam. Sama ada sehari semalam sungguh, mana satu hari bulan tu 24 jam straight mari. Ataupun sehari mari 10 jam. Hari kedua 2 hari bulan mari 10 jam. Hari ketiga mari 4 jam. Maknanya baru berhimpun qadar 24 jam. Betul tak? 10 jam 4 jam. Jadi 24 jam. Qadar darah sehari semalam, tapi masa mari 3 hari. Itu pun dikata sekurang-kurang haid. Tentu-tentu kena mengaji tu. Ada nakok surah, ada nakok kubra, warna-warna darah dan sebagainya. Kena boleh mengaji. Sebab dia berhubung kait dengan semaya. Dengan semaya. Wajib semaya ke haram semaya. Tu payah sikit orang puan tu sebab dia berhubung kait dengan perkara tu. Kalau dia haid, dia haid lepas tu contohlah dia macam regular 28 hari macam tu kan. Tak lebih daripada yang kita tak boleh 15 hari lah. Lepas tu contoh dia dah berhenti malam tu. Sebab kadang-kadang perempuan ni kan dia ni nak tanya masalah dah ni. Kita nak tanya dia punya ni. Maksudnya dia daripada dia berhenti tu, dia nak mandi suci tu, lepas tu dia lebih 24 jam atau immediately dia boleh mandi. Macam mana? Haid dia 7 hari. Haid dia regular lah, dia tak ada lah orang kata. Regular tu apa?
maksudnya ni lah, dia tak sakit apa semua lah. Maksudnya kadang-kadang perempuan ni 7 hari, 10 Ah. hari macam tu kan. Okey. So, daripada start dia berhenti period tu, dia berhenti darah tu. Hmm. Dia kan tak hujung-hujung kan ada warna-warna dia kan. Jadi start daripada dia berhenti tu, Okey. mandi tu perlu ke dia cukupkan 24 jam baru Tak. Dia tak semesti kena cukup 24 jam. Dia kena masukkan kapah, cek hot dalam. Kalau masuk kapah jernih, keluar kapah jernih, barulah wajib mandi. Tak perlu. Okay, kena tunggu. Dah. Jangan tunggu sini. Nanya tu jangan duk tunggu gitu. Melainkan, ni masalah orang panggil orang yang sudah beradat haid dia. Nah, contoh bulan lepas 7 hari. Tiba-tiba bulan ni mari 3 hari berhenti. Maka hak ni ada berlaku khilaf. Dah ada yang kata kena tunggu sehingga 7 hari. Pasal haid lepasnya 7 hari. Ada yang kata tak payah tunggu dah. Berubah dah adat dia tu. Memang adat dia tu berubah. Daripada 7 hari jadi 3 hari. Maka berhenti, cek darah, masuk kapah, keluar, masuk jernih, keluar jernih. Maka wajib dia kena mandi. Semaya. Itu ada berlaku khilaf gitu. Ada kata kena tunggu sampai 7 hari. Takut dijangkakan mari pula darah. Jadi nak cek tu bukan cek di pempoh gitu je, bukan. Sebab hak dalil tu wajib kena masuk kapah. Jadi kalau masuk kapah jernih, keluar berwarna, tak kira lah. Warna hitam, pekak, merah, pekak, ataupun kuning, ataupun kelabu, atau belah-belah merah ke berapa, janji masih ada warna. Maka dia panggil dia masih berhaid. Masih. Hanya di pempoh je tak nampak tubik tu. Jaga-jaga. Itu dia panggil nakok. Selang-selang antara haid dia panggil. Tetap dihukumkan haid lagi. Tu. Habis. Tu kena ngaji suku tu. Lama duk cara bak haid pula. Tak habis cerita kita. Baik. Jadi kalau perempuan tu umur 9 tahun, artinya 9 tahun qamariyah takriban, lebih kurang 8 bulan 8 tahun, umur dia 8 tahun, 11 bulan 16 hari, kayak gitu. 16 hari atau 17 hari atau 18 hari, 19 hari. Itu dia panggil 9 tahun qamariyah takriban. Mana takriban tu kurang sikit daripada cukup umur 9 tahun. Mana kurang sikit? Yang ni sekira-kira tidak muat sekurang-kurang suci dan sekurang-kurang haid. Mana sekurang-kurang suci? 15 hari, 15 malam. Antara dua haid. Sekurang-kurang suci. Sebanyak-banyak suci? Tak tentulah. Kadang-kadang perempuan tu 2-3 bulan ada tak mari haid. Contoh. Lepas tu baru mari pula. Jadi suci lah tu. Tak mari haid kan? Jadi sekurang-kurang suci antara dua haid, 15 hari, 15 malam. Sekurang-kurang haid, sehari semalam. Jadi 15 capul sehari, satu berapa? 16. Jadi tak teluh 16. Jadi berapa? 15, 14, 13, 12. Mana? 12. 12 hari lagi nak dekat 9 tahun genap. 11 hari lagi nak dekat 9 tahun genap. 10 hari lagi. Ikutlah. Semakin dekat. Itu dikatakan 9 tahun qamariyah takriban. Artinya umur perempuan tu 8 tahun, 11 bulan, 17 hari. 18 hari. Ya tu. 18 hari. 20 hari. Ikutlah. Jadi Allah kau nak dekat-dekat dah. Itu dah. Kalau datang darah yang boleh dihukumkan haid, mana? Sehari semalam, qadar 24 jam dan tidak lebih daripada 15 hari 15 malam, baliglah perempuan tersebut. Anak cerita ni balig. Ada pun nak mengaji bab haid, bab istihadah, bab nifas, tu kena kitab suku, kitab asing tu. Sekurang-kurangnya kalau kitab yang detail bicara pasal tu, kitab jawinya kitab Sabilul Muhtadi. Karangan Syekh Arsyad Al-Banjari. Itu kitab yang paling padu, paling lengkap bicara tentang darah perempuan. Itu. Kena ngaji lain tu. Ini nak ceritanya balik. Laki-laki dan perempuan. Ini sama. Laki-laki perempuan tak ada kira. Asal kata dia manusia. Hatta jin sekalipun. Jin pun termasuk. Termasuk mukallaf. Merdeka dan sahaya orang. Jadi sekarang semua merdeka belakang. Tak ada orang saja jadi sahaya. Sebab tidak ada sistem sahaya, sudah tidak ada.
Tidak ada sistem perhambaan tu, tak ada lah. Jadi tak kira kalau ada sistem perhambaan sekalipun, tetap hamba tu dikira mukallaf. Nah, hamba tu dalam bahasa kita dipanggil juga sahaya. Nah, sahaya jadi saya. Nah, hamba jadi ambo. Ambo gitu. Nah, faham tak? Itu bahasa orang Melayu kita ni sopan. Mana mengaku diri itu sebagai hamba, sahaya, nah, tidak tuan. Tapi orang lain ni tak cakap dah bahasa Melayu, bahasa macam tak maju. Kena ayu, nah. Baru nampak kemas sikit. Tu gak, tu jadi sombong semua tu. You, I love you, main gitu. Padahal bahasa kita tu kemas dah. Comel dah. Jadi ingat diri kita tu sama-sama ialah hamba. Nah? Saya. Hamba. Mana? Hamba. Saya, sahaya. Dua-dua makna sama ya. Nah. Hamba belaka tu abdun. Dalam bahasa Arab kata abdun, ibad. Nah. Segala hamba-hamba Allah, segala sahaya Allah. Abdullah, hamba Allah. Itu sahaya Allah. Tu tengok. Kerana apakah ialah pertama-tama dengan mana yang terpenting, yang wajib, dia yang terpenting sekali mana? Mengetahui segala perbahasan tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul Allah, sama ada yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita kena ambil taklid sikit, kena buat catatan. Sabda Nabi ni bukan Nabi yang mengatakan dengan lidah Nabi yang maha mulia. Jadi sabda di sini bukan sunnah qauliyah. Bukan hadis dengan makna bicara daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sunnah qauliyah. Tapi sabda di sini dengan makna sunnah taqririyah. Itu dah. Artinya Nabi mengakui perkataan ini. Perkataan ini sebenarnya diucap oleh Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali dia kata, awwaluddini ma'rifatullahi. Ini perkataan Sayyidina Ali. Bukan perkataan Nabi dah. Tapi Sayyidina Ali kata ni di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingkar. Nabi tak kata, Ali, tak betul tu. Ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila perkara tu salah, pasti Rasulullah akan ingkar. Benda tu tak betul, pasti Rasulullah akan kata tak betul. Selalu dah. Segera dah. Sebab itulah kalau Rasulullah diam, tidak suruh, tidak larang, diam, bermakna perkara tu diakui oleh Nabi SAW. As-sukut alamatur ridha dipanggil. Diam tu menunjukkan redha, setuju, gitu. Walaupun Nabi tak kata dan Nabi tak buat, tapi Nabi setuju sahabat makan dha. Rasulullah sendiri tak makan dha, betul tak? Maka diamnya Nabi tu menunjukkan dha tu halal. Itulah gitu. Bukan hati Nabi kena makan. Cobeklah sikit Rasulullah. Nanti ni. Makanlah, cepatlah, cobek sikit, makan. Duk asal Nabi pula. Dah. Sahabat faham dah. Kalau Rasulullah tak makan, tapi Rasulullah tak larang sahabat makan. Sahabat makan. Tapi Rasulullah tak makan, Rasulullah dia. Itu menunjukkan Rasulullah redha. Jadi sahabat faham halal. Walau Rasulullah tak buat. Itu sunnah ni bukan satu je. Kita orang Melayu ni kalau sunnah ni hak Nabi buat ya, kita faham. Nanti ni. Ni Nabi buat tak? Ni Nabi buat. Sunnah bukan mesti Nabi kena buat. Ada benda hak Nabi tak buat, sahabat yang buat. Sahabat yang kata di depan Nabi atau di belakang Nabi, kemudian disampaikan berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi tak marah, Nabi tak ingkar, Nabi tak mungkir, maka dikatakan sunnah juga. Dipanggil sunnah taqririyah. Itu sunnah Nabi, hak Nabi setuju. Banyaklah dalam hadis-hadis. Tu seperti hak dia mau duduk buat dalil boleh ambil upah, mengajar dan sebagainya. Itu hadisnya seorang sahabat yang berubah ru'yah satu orang anak ketua kampung di kampung mana tak ingat dah. Jadi ketua kampung tu kata, kalau kamu boleh ubah anak saya, anak perempuan saya ni, mintalah apa, saya bagi. Gitu.
Jadi dia baca Fatihah, dia ruqyah, sembuh. Takdir Allah Ta'ala, Allah bagi sembuh. Sehat anak perempuan dia. Jadi minta apa? Minta 100 ekor unta merah. Mana kalau zaman kita 100 buah Ferrari. Nak kata apa? Dah janji sangat nak bagi dah tu ni. Nak bagi. Sahabat-sahabat ada tu, lampau ni boleh ke gini? Macam tunggak agama dah tu ni. Report ke Nabi. Nabi SAW kata, ya, bahkan Al-Quran tu aula lagi dihargakan. Hak daripada sini dia faham. Oh, boleh makan gaji, boleh terima upah, boleh, tak ada masalah. Tu. Walau Rasulullah tak buat gitu. Ni. Tapi sahabat buat. Dan bila direport kepada Nabi, Nabi tak marah. Nabi tak panggil, apa ni awak ni dengan khabar jual Fatihah ni? Tunggang agama ke apa? Tak ada. Rasulullah setuju bahkan. Al-Quran lah patut diperhargakan. Pula. Tu tengok. Tapi kita tak lah. Ngajak Al-Quran letak yuran RM50 pun mengamuk orang. Allah menata mahalnya RM50. Dah ikhlas mengajar ni. Malu. Dah ni. Kalau tuition bahasa Inggeris 300 bulan boleh bayar lagi. Buat kita kenapa? Mulia bahasa Inggeris lagi pada mengaji Quran. Baru mulia bahasa Inggeris lagi daripada mengaji ilmu agama. Berat tu. Tengok. Banyaklah. Antara lain lagi, sahabat puji Rasulullah dalam bentuk nyanyian, lagu. Rasulullah tak marah. Rasulullah disenyum, diam. Itu dia panggil sunnah taqririyah. Hasan bin Sabit puji Nabi dalam bentuk lagu-lagu, nyanyian. Rasulullah tak marah. Walaupun Rasulullah tak menyanyi, tapi sahabat yang menyanyi, berqasidah. Qiyami lil azizi fardun alayya wa tarkul fardi ma huwa mustaqim. Ajibtu liman lahu aqlus salimu yara hadzal jamal wa la yaqum. Nabi masuk dalam masjid, sahabat-sahabat bangun berdiri nak hormat, Nabi kata duduk. Terus bangun. Hasan bin Sabit tetap bangun, cegak. Sahabat-sahabat kata, duduklah Hasan. Rasulullah suruh duduk, dia tak diri. Bila Rasulullah lalu tiba di hadapan dia, dia pun menyanyi selalu sebab dia seniman. Dia menyanyi selalu. Aku berdiri untuk kekasihku ialah satu kefarduan di atas diriku. Meninggalkan satu kefarduan itu bukan perkara yang benar. Maka hairan aku melihat mereka yang punya akal yang sejahtera tak gila, melihat ini kecantikan tetapi tidak bangun berdiri menghormatinya. Rasulullah marah? Dah. Rasulullah senyum, cucuk Rasulullah jalan. Dipanggil sunnah taqririyah. Sama juga ni. Awaluddini ma'rifatullah. Sayyidina Ali kata, di hadapan Nabi tak marah, Nabi tak ingkar. Maka dikatakan sunnah taqririyah. Faham tak? Jadi maksud dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini bukanlah yang Nabi kata, tapi yang Sayyidina Ali kata di hadapan Nabi ikrar dipanggil. Itu dah. Habis itu. Sebab ramai orang faham, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kitab-kitab Jawi ni kadang-kadang tutup guru kita, dia mengarang itu dengan secara ala sabili tasamuh, atas jalan mudah-mudah. Tujuannya supaya orang yang mengajar menghurai, ataupun orang yang membaca tu mengkaji, selidik, buat homework. Jangan ilmu ni nak dinanti suap ngangwak, tawak hijau rumah. Itu cara tutup guru dulu. Dia sengaja tak letak rawahul Bukhari, rawahul Muslim, rawahul Tirmizi, dia tak letak. Kadang-kadang letak mata hadis. Lepas tu gitu ya. Hadis ni riwayat siapa? Kita hijau kita pula. Hijau rumah dia panggil homework. Macam sekolah juga. Cikgu-cikgu sekolah kan bagi kerja rumah ke pelajar-pelajar kan gitu. Tutup guru dulu gitu je. Bagi kerja rumah kepada orang yang mengaji kitab dia. Gicek sendiri ayat. Ni. Surah apa, ayat mana, juzuk berapa. Nak kena bagi tahu belaka. Senang hidup ni. Ni semua benda nak segera. Tak nak usaha sikit. Tengok. Apa artinya? Dia terjemahnya, pertama-tama agama itu mengenal Allah. Tengok. Jangan silap faham lah tu. Sebab orang silap faham makna awal ni lah, dia tak semayang, tak puasa tu. Dah. Tanya kenapa makcik tak semayang, tak puasa? Makcik tak kenal lagi Allah. Dah habis lagi mengaji sifat 20 itu ni. Awal wajib kan kenal Allah. Jadi yang awal belum selesai,
Apa nak buat yang kedua, yang ketiga? Tu. Salah faham tu. Silap tu. Jangan faham gitu. Sebab tu awwaluddin disyarah oleh ulama al-muhim fi amriddin. Al-muhim fi amriddin. Yang terpenting di dalam pekerjaan agama. Itu gitu. Amrun muhtamun. Ataupun kita amrun muhtamun. Mana? Perkara-perkara yang penting. Al-muhim fi amriddin, yang terpenting dalam pekerjaan agama. Ataupun dikatakan juga amrun muhattamun, atau amrun muhattamun, kerja yang terpenting fi amriddin, di dalam pekerjaan agama. Itu makna awal di sini. Tu. Ialah mengenal Allah. Ini pun banyak juga orang jadi orang ajaran sesat apa guna. Mengenal Allah. Macam mana mengenal Allah? Mengenal hakikat zat Allah, hakikat sifat Allah. Sesat. Sesat selalu. Tu jadi ke ambil tarekat-tarekat, nak duk berzikir karut-karut, duk bayang benda karut-karut, duk berfahaman dengan fahaman karut-marut. Nak Tuhan tu cahaya masuk dalam tubuh dia. Bila dia menyatu dengan Tuhan, Tuhan ialah dia, dia ialah Tuhan. Selesai. Kupu saja dah. Mulhid saja dah. Kafir saja dah. Jaga-jaga tu. Jaga-jaga. Mengenal Allah sini bukan mengenal kunhizat. Bukan mengenal hakikat zat. Bukan mengenal kunhiz sifat, hakikati sifat. Bukan. Apa arti ma'rifatullah? Ma'rifatu bi ahkami uluhiyatihi wa ahkami sifatil uluhiyatih. Mengenal Allah dengan makna mengenal hukum ketuhanannya dan hukum sifat ketuhanannya. Ingat, jaga-jaga tu. Kalau tanya kenal Allah, apa maksud kenal Allah? Yakni kenal hukum ketuhanannya dan hukum sifat ketuhanannya. Mana hukum ketuhanannya? Itu tengok. Kalau tanya, apa dia? Apa ke hukum ketuhanan? Jawabnya dalam Quran Allah Ta'ala cerita, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wallahu huwal ghaniyyu wa antumul fuqara'. Itu dia panggil ayat tu nak cerita tentang hukum ketuhanan Allah. Mana? Hei manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kalian semua fakir pada Allah. Artinya berhajat pada Allah. Apa nak berhajat pada Allah? Artinya tak boleh lepas dengan Allah. Nak ada, Allah menjadi. Nak mengekali dengan ada, Allah yang mengekali. Nak menyawa, Allah yang memberi. Nak mengatur, Allah yang menjadi. Nak jenera, Allah yang menjadi. Nak kenyang, nak makan, nak berak, nak tidur, nak ketuk, nak gapo sekalipun, tak boleh lepas dengan Allah Ta'ala. Faham tak? Kayak gitu. Cuba kalau Allah Ta'ala kata, seteruk. Boleh duk gerak molek, jogging, pak seteruk. Sengit mulut jadi dah tu. Kayak gitu. Tak boleh ketuk pucik perut-perut. Tak boleh berak semelik. Tengok. Semua tak boleh lepas dengan Allah. Walau sebutir zarah sekalipun. Tak ada sesuatu pun yang lepas daripada Tuhan. Tuhan, wallahu huwal ghaniyyu. Allah kaya. Kaya ni makna la yahtaj. Tak berhajat apa-apa. Makna lepas serba-serbi daripada makhluk dia. Dia tak berhajat pada makhluk dia. Daripada ayat Quran ni lah. Bukan daripada falsafah Yunani lah. Jaga-jaga tu. Sebab ada orang tuduh mengaji sifat 20 mengaji ilmu tauhid ni, mengaji falsafah Yunan. Karuk. Macam mana boleh kita gitu teruk tu, Takkan ulama kita ambil di Aflatun, Aristoteles, Sokrat. Takkan ambil daripada puak-puak tu. Puak-puak tu tak kenal Tuhan. Ambil daripada Quran. Daripada ayat ni ulama faham hukum ketuhanan dua. Mana? Pertama, istighnahu an kulli ma siwahu. Yang kedua, iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi. Itu. Mana? Satu zat yang nak mengaku dia tu Tuhan, kena ada hukum ketuhanan. Apa hukum ketuhanannya? Iaitu dia mesti tak berhajat apa-apa selain daripada dia. Dan selain daripada dia, semua berhajat ke dia belaka. Tak boleh lepas dengan dia belaka. Saya suka pakai makna berhajat dengan makna tak boleh lepas. Sebab kita ni
kita manusia yang jahat ni kan, yang banyak lalai ni, kita bukan duk rasa berhajat sombong tu ya. Betul tak? Bila rasa berhajat kepada Allah? Time semayang hajat. Kayak gitu. Semayang hajat, ya Allah, tolonglah ya Allah. Okay. Time semayang hajat baru rasa berhajat. Masa sehat, masa kaya, duit banyak, ada rasa tak berhajat? Tak rasa. Masa sakit, masa susah, masa miskin, masa lapar, masa dahaga, okay? Baru ya Allah, kayak gitu. Slow. Okay. Tu manusia tu memang gitu. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia tu memang pelampau bila dilihat dirinya tu tak berhajat orang apa kaya. Ar-ra'ahu istaghna. Ketika mana dia kaya. Tengok orang akhir bulan, macam mana cara berjalan? Lain kan? Bawa handbag panggil nak. Tak cara, duit banyak. Shopping. Tapi bila tengah bulan, duit sudah kering, macam mana caranya? Kan lain. Slow, tawaduk, jalan. Takut-takut dalam hati. Ya Allah, baru ya Allah. Masa duit banyak akhir bulan tak ada ya Allah, ya saya. Ya duit saya banyak, kita shopping ke mana? Kan gitu. Manusia tu memang gitu. Tanya sehat, mana ada ya Allah? Pereh. Okey. InsyaAllah. Tak ada insyaAllah ada. Saya pergi. Boleh. Tak ada insyaAllah. Pakai apa insyaAllah. Muka kita sehat. Tapi bila kita sakit tak atas kata mengerai. Ya Allah. Baru ya Allah. Gitu. Manusia tu memang gitu. Bila dia sakit, susah, payah. Tu baru ya Allah. Jadi kalau pakai makna berajak. Berajak. Tak rasa apa saya berajak. Memang. Kerana tak boleh lepas. Gitu mana. Berhajat mana tak boleh lepas. Tak boleh lepas, tak boleh lari. Kita tak boleh lepas dengan Tuhan. Itu mana? Jadi Tuhan lepas serba serbi daripada kita. Serba serbi Tuhan lepas. Dia tak berajak pada kita. Dia suruh kita semaya pukul puasa. Bukan kerana nak gagah, perkasa. Bukan. Kalau manusia seluruh dunia ni, jangan kata tak semaya. Murtad kafir habis licin. Wal'iyadzubillah min zalik. Adakah terganggu juga ketuhanan Allah? Tak. Tuhan tetap Tuhan. Maha perkasa sedia kala. Tu maha segala-galanya. Dia tidak kata bila orang tu jadi kafir ke apa, letih, lemah Tuhan, monyok. Tu kita kata ni. Tuhan tak lagu tu. Dia nak buat berapa, dia tak kira dengan kita. Dia tak nak berhajat dengan makhluk ni. Dia lepas serba-serbi daripada makhluk. Dia lepas serba-serbi daripada makhluk. Dia tak berhajat pada makhluk. Dia nak buat apa ikut dia. Dia bebas. Tu Tuhan. Dia nak banjir ke, dia nak buat bumi ke, nak buat rumah runtuh, tanah runtuh ke berapa. Tu Tuhan. Dia tak tanya kita ke dia tanya? Dia tanya dia. Macam mana ni pokok Sungai Buloh? Boleh tak? Nak buat banjir ni. Penduduk Sungai Buloh pun demonstrasi. Jangan Tuhan. Kami tak kira surat ikhwan ni. Semaya jemaah tak nak. Jangan buat gitu Tuhan. Tuhan pun sedih gitu. Teruk Tuhan apa lagu tu. Dia tak peduli. Dia buat. Kaya Tuhan. Dia lepas sebuah serbi daripada Melayu. Benda lain tu semua sebuah serbi tak boleh lepas dengan dia. Dua ni dipanggil hukum ketuhanan. Ada dua ni di satu zat, itulah Tuhan sebenar. Gitu. Jadi sebab tu kalau kita nak kata gapo tu, contoh kita kata tisu kotak ni Tuhan ni tuan-tuan. Ibu-ibu semua nak tahu tak? Kotak ni Tuhan. Kalau ada orang dakwa lagu tu, contoh. Kita ni kena tahu ada tak hukum ketuhanan? Ada tak? Mana hukum ketuhanan? Dua tadi. Kotak ni tak berhajat apa-apa selain pada dia. Bawah ni tulis dah made in Thailand. Betul? Nak ada dia tu berhajat kau kilat Thailand buat dia. Kalau kilat Thailand tak buat, tak ada dia ni. Dia sendiri nak ada tu berhajat kepada kilat Thailand. Ni tulis tu Songkla Thailand. Tu itu tulis ni. Awal-awal lagi hukum ketuhanan tak ada di dia. Mana? Dia tak berhajat apa-apa selain pada dia. Dia nak ada dia berhajat ke kilat Songkla Thailand. Tak ada. Semua benda lain tak boleh lepas dengan dia ke? Semua duk bergantung menopel dia belaka. Nak berak, nak ketuk, kamu minta izin. Tolong deh, kamu nak ketuk ni. Gitu ke? Tak ada. Kita ketuk pergi. Ya, cara apa? Berdali apa dia? Betul tak? Jadi tak ada hukum ketuhanan. Jadi kalau orang tu panggil kotak ni Tuhan, tahulah kita dia tak kenal tu. Tak
tak kenal Tuhan. Jadi dia duduk panggil kotak ni Tuhan. Inilah Tuhan, marilah pakak semua. Orang pakak duduk duk menyembah kotak ni. Nanti orang-orang ikut tu sama tak kenal Tuhan supaya orang dakwa tu juga. Nampak tak? Jadi Tuhan hak dia kata kotak ni Tuhan tu, Tuhan ke? Tuhan ke? Tidak. Orang panggil Tuhan juga Tuhan palsu. Tuhan bohong. Bohong ke apa? Bohong lah. Penipu lah ni. Tuhan bohong. Tuhan palsu dia panggil. Tuhan palsu. Tuhan palsu Tuhan ke? Dah. Duit palsu duit ke? Dah. Kita pergi beli guna duit palsu. Cashier kata, Pakcik, ini duit palsu ni. Boleh kita kata, duit palsu pun duit, terima kan. Boleh gitu? Tak boleh. Duit palsu bukan duit. Dan nama duit. Ia sebut duit, tapi orang sifat nak menyata dia tu bukan duit. Mana? Palsu. Bila sebut palsu bukan duit kan? Duit palsu bukan duit tu. Tuhan palsu bukan Tuhan tu. Disebab tu kalau kita orang mukmin, kalau sebut Tuhan, Allah. Sebut Allah, Tuhan. Hak tulur. Benda sama itu. Jangan jadi warok. Ada satu orang haji di Pucuk Alai. Saya ni suka sebut Tuhan. Memang saya ikut tutup guru gitu. Ingatlah ke Tuhan. Kayak gitu kan. Syukurlah ke Tuhan. Tuhan. Dengar kata Tuhan. Taat kata Tuhan. Takut ke Tuhan. Mari satu haji dia kata, saya nak tegur sikit ustaz ni. Berani orang ni. Orang ni berani. Kata, saya dengar ustaz ni selalu sebut Tuhan. Jangan sebut Tuhan ustaz. Sebut Allah. Tuhan ni banyak. Nampak ke apa? Nampak bodoh atas belakang. Tak sungguh. Tuhan banyak buat cik. Tuhan ni banyak. Tuhan mana hak banyak tu? Cik sebut sikit. Kalau Tuhan banyak, kafir dah buat cik lah ni. Tuhan banyak lah. Dia kata banyak tu. Di Batu Kih ada. Di Kelantan ada. Besar-besar 3. Hak tidur tak bangun-bangun. Hak bangun tak duduk-duduk. Hak duduk tak tidur-tidur. Kan gitu. Siapa panggil hak tu Tuhan? Dia kata kalau hak di Batu Kih tu anak dakarupan, ala gapah hak duk panggil Tuhan. Hak di munu acong ceng loleng, teng lolong. Dan nak tanya Pak Cik ni nama anak dakarupan juga kah? Pak Cik ni nama acong leng loleng, teng lolong juga kah? Macam nama Pak Cik Abdullah lah. Abdullah apa nak jadi supporter teng loleng, ceng lolong kok? Ala gapah pelik. Kita orang Islam ni buat perangai apa orang Islam ni? Orang Islam jadi jahil. Ngaji tak apa. Ngaji tak sah. Lepas tu nak menunjuk alim. Nak tunjuk lebih tok guru dia pada tok guru. Ini apa orang? Tikok Tuhan banyak tu kafir. Jangan main-main. Tuhan tak ada lolo. Itu baik. Sebut Tuhan Allah dah. Sebut Allah tu Tuhan dah. Tak ada guna duk mengucap syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku sanggup jadi saksi akan bahawasanya tak ada Tuhan melainkan Allah. Apa makna tak ada Tuhan melainkan Allah? Allah Tuhan. Kayak gitu. Tak ada duit dalam poket aku melainkan 10 riyal. 10 riyal aja duit ada. Kayak gitu. Tu mana dia? Allah Tuhan. Tak ada hal lain dah. Tak ada hal lain dah. Bila sebut Tuhan tu Allah lah. Nak kena ke siapa lagi? Nak kena ke hak Batu Kih. Tu bukan Tuhan. Ada tak anak karupan panggil Tuhan? Dah nak jadi sebuah anak karupan juga apa? Tuhan palsu. Tuhan palsu bukan Tuhan. Berat bocik. Kalau bocik tikok Tuhan banyak, berat tu. Tak sah semaya sama ni. Dah tikok Tuhan banyak. Cuma dari banyak-banyak Tuhan tu, saya terima Allah lah Tuhan. Acah terima hak ni Tuhan. Anak anda karupa lah apa terima hak ni Tuhan. Jadi semua Tuhan belaka, cuma Allah kita Allah lah, orang lain tu Tuhan lain lah, gitu. Wa ilahukum ilahun wahid. Tu belik sungguh. Tuhan kamu juga ialah Tuhan yang satu. Payah dak sembah engkau tu. Kesian dia tak kenal Tuhan. Kita orang yang kenal Tuhan jangan jadi serupa dengan dia. Dia tak kenal Tuhan, kita nak turut juga. Pelik lagu tu.
kita turu orang yang kenal. Jangan turu orang yang tak kenal. Gitu dah. Habis itu. Jadi kenal Allah mana mengenal hukum ketuhanannya Allah. Tadi 2 perkara tadi. Jadi kalau ada 2 perkara ni di satu zat, Tuhan sebenar dia. Ma'bud hakiki, yang disembah dengan sebenar, yang diibadat dengan betul, tepat, kena ke Tuhan sungguh. Bukan Tuhan wak lolok, Tuhan tipu-tipu, tidak. Jadi kita tengoklah. Kita tengok gapo orang panggil Tuhan. Ada tak 2 perkara ni? Tak ada. Berhala. Ada tak 2 perkara ni? Dia tak berajak apa-apa. Allah nak jadi kau bersatu tu orang duk ukir, duk konkret, duk pahat. Dia sendiri berajak kepada benda lah. Benda lain semua tak ada lepas dengan dia. Dah. Tak ada siapa dia duk bergantung dengan dia. Nah, ada. Jadi tak ada hukum ketuhanan, maka bukan tu Tuhan. Gitu. Jadi kenal Tuhan ni kenal hukum ketuhanan. Baru kenal Tuhan. Tuhan tu zat lah. Zat dia dan sifat-sifat yang ada di zat dia. Hukum ketuhanan tu hukum dia. Macam sultan, kesultanan, raja, kerajaan. Sama ke? Sama ke? Lain. Raja tu tubuh dia. Betul tak? Kerajaan tu hukum dia. Jadi kita nak kata dia tu raja sebenar, ada tak kerajaan? Gitu. Jangan asal jumpa orang nama raja tuanku. Selalu. Dia nak ayat nama raja, dia nama raja apa? Tanya, awak nama apa? Dia kata, nama saya Raja. Tak ada habis lagi sebut. Ampun tuanku. Selalu. Apa awak ni? Saya Raja Kopal, bukan saya raja ada kerajaan, bukan. Jadi nak tahu dia raja tak raja, sultan tak sultan, tengok hukum dia. Ada tak kerajaan? Ada tak kesultanan? Gitu. Nak kata satu zat tu Tuhan ke tak Tuhan, tengok hukum ketuhanan. Ada tak hukum ketuhanan? Sama. Tu makna mengenal Allah, mengenal hukum ketuhanannya Allah. Keluar dari hukum ketuhanan ni lah hukum sifat ketuhanan. Lain pula ni. Hukum sifat ketuhanan atau sifat 20 tu lah. Kenapa kita kata satu zat yang nak mengaku dia tu Tuhan mesti tak berajak apa-apa selain daripada dia? Dan selain daripada dia semua berajak ke dia belaka, tak boleh lepas dengan dia belaka. Keluarlah wujud, kidam, baqa, mukhalafah ila akhir. Itu we nampak gambaran dulu dah. Pasal apa kita duk mengaji wujud, kidam, baqa ni? Pasal itu hukum sifat ketuhanan. Contoh kita kata dia tak berhajat apa-apa selain daripada dia. Okay? Itu hukum ketuhanan. Terheret faham dia panggil. Automatik kita akan faham. Oh, kalau gitu dia mesti wajibal wujud. Dia mesti ada. Kerana kalau dia mungkinul wujud. Macam kita ni wujud tak? Wujud. Tapi kita ni mungkinul wujud. Mana mungkin wujud? Ada kita tu terima tiada. Betul? Dulu kita tiada. Ada kita mari daripada tiada. Sambil-sambil ada terima nak dipanggil tiada. Dan lagi akan tidak ada. Pasti tidak ada. Dan ada kita tu bersambung dengan tiada. Jangan banyak tiada. Betul tak? Jadi ada kita tu bukan wajib ada. Hanya mungkinul wujud. Mana mungkin ni benda terima ada, terima tak ada. Itu mungkin. Ada terima, tiada pun terima. Macam kita ni, ada kita terima tak? Terima pada akal? Terima. Kalau nanti kita tiada, terima tak pada akal? Terima. Macam orang mari cerita, Lija, mu tahu tak Mek nak meninggal dah, tak ada dah Mek nak. Kayak gitu. Lija kata, "Ya ke? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kayak gitu. Mula-mula terkejut juga sebab kemarin baru duk terawih sekali ni duk moreh sekali. Tak ada dah hari ni, meninggal dah. Terkejut. Tapi lepas tu inna lillahi, kita terima. Mana ada? Ya ke dia tak ada? Mana boleh tak ada? Dia mesti kena ada. Tak terima nak kata tak ada. Gitu ke? Dah. Semua terima. Jadi kita tu terima. Ada kita terima, tiada kita terima. Sejenis yang ada terima, tiada terima, bermakna ada dia tu berhajat kepada yang mengada. Tak kira ada dengan sendiri. Betul tak? Tahi lembu tak kira
Tak ada lembu-lembu mana berak, tiba-tiba dia wujud sendiri gitu. Tak kira gitu. Tentu-tentu dah ada lembu hak berak. Cuma nak mengaku tu tak lah. Jangan kata lembu orang berak pun dia tak mengaku, tarik dia lah. Tapi tentu-tentu dah ada orang yang berak situ. Tak kira ada kesan tanpa ada orang yang memberi kesan. Gitu. Jadi setiap daripada kesan tentu berhajat kepada yang memberi kesan. Tahi tu berhajat kepada orang yang berak dia. Lembu hak berak dia. Kayak gitu. Orang yang dulunya tak ada, makhluk yang dulunya tak ada, tiba-tiba bom ada. Ada molek-molek ni. Jadi dulu tak ada, lepas tu ada. Tak ada sendiri. Tentu-tentu dah berhajat kepada yang mengada. Kalau Tuhan tu mungkin wujud, maka dia berhajat kepada yang mengada dia. Tentu ternafi hukum ketuhanan. Kalau gitu dia wajib ada. Tentu tidak dia tak ada, atau pada makna tiada. Itu lagi kita mengaji tu. Mesti Tuhan ada. Tentu tidak dia tak ada, atau pada makna tiada. Atau pada makna tiada tu mungkin wujud. Kita ni ada. Tapi kata orang tasawuf, kita ni ada. Nah, betul tak? Ada tak? Jangan kata kita tak ada, jangan. Kalau tak ada tu, dia panggil mazhab Sawfasta'iyah. Mazhab falasifah. Kufur. Dia kata makhluk ni sebenarnya tak ada. Seperti Fata Morgana saja. Nah, kita ni hanya bayang-bayang saja. Itu kufur itu. Itu mazhab falasifah. Sawfasta'iyah. Tasawuf, bukan mazhab tu, tak sama. Bukan dia kata makhluk ni tiada. Tapi seolah-olah tiada. Bukan tiada sungguh. Ada. Tapi seolah-olah tiada. Sebab banyak tiada pada ada. Betul tak? Betul tak betul ni? Cuba fikir-fikir tengok. Banyak tiada pada ada. Kita ni ada berbanding dengan tiada. Lama ada ke lama tiada? Berat kot sebelah ada ke berat kot sebelah tiada? Berat kot sebelah tiada. Siapa di sini pernah hidup zaman Nabi Adam lagi? Ada? Zaman Nabi Adam, Nabi Idris, zaman Fir'aun, Qarun, Namrud. Ada seteri. Siapa kok zaman Mahathir, siapa zaman Noah Ibrahim. Hidup lagi dia. Jadi berat kok ada daripada tiada tu. Ada sini? Ada. Beratus tahun kita tak ada. Betul tak? Jangan kata zaman hantu. Zaman Tengku Ramai pun ada sepak dengan Tengku Ramai sini. Ada. Mungkin ada ni. Atas sikit pada Tengku Ramai. Tak ada dah. Betul tak? Jadi sambil ada ni pun, terima tak nak kata tiada? Terima. Orang pergi ke pondok saya. Ustaz ada tak? Ustaz ada kuliah. Tak ada. Terima nak kata tiada. Lagi akhir pasti tak ada. Betul? Ada kita sentiasa berhubung dengan tiada. Dulunya tak ada. Lagi akhir tiada. Sentiasa berhubung dengan tiada. Terima nak kata tiada. Banyak tiada pada ada. Betul tak? Kata tasawuf kalau gitu seolah-olah tiada lah kita ni senang. Ada kata tasawufnya. Ada pada mana tiada. Bukan tiada sungguh. Ada. Tapi macam pun ada. Ada kita. Itu lagu tu. Tentu tidak. Tuhan lagu tu. Tentu tidak. Kalau tidak, dia ternafi hukum ketuhanan. Sama juga. Tak berajak apa-apa. Lepas tu, selain daripada dia, semua tak boleh lepas dengan dia belakang. Mesti dia bersangatan tunggal. Mesti dia bersangatan esa. Wahdaniyah. Karena kalau dia berbilah, Tuhan ni berbilah. Ada 4-5 ekor lah Tuhan. Tak. Tuhan tak nak kurnia apa, tak nak bui ke apa saya nak. Saya minta Nabi. Nabi tak sewi. Apa salahnya? Banyak kan? Jadi bila tak berajak ke Tuhan A, berajak ke Tuhan B, Tuhan ke A ni, ada benda selain daripada dia yang tak berajak dengan dia. Bukan Tuhan ni. Bila A bukan Tuhan, B bukan Tuhan. Sebab sama pada dakwa ketuhanan. Lepas tu tak ada Tuhan. Tak ada Tuhan. Terima ke apa otak kita tak ada Tuhan? Tak terima. Tu nanti di dalam sifat wahdaniyah tu dibahas. Kalau gitu mesti dia bersangatan satu. Sebab tu semua benda lain semua tak boleh lepas dengan dia belakang. Tak boleh lepas. Tupu ke dia belakang. Berhajat kepada dia belakang. Tak boleh lepas dengan dia belakang. Maka mesti dia tentu tidak dia berbeza. Itulah gitu. Dalilnya makhluk ni. Dalilnya makhluk ni pasal apa? Kalau berbeza, jangan kata nak buat langit bumi, nak buat sebutir zarah ni pun tak boleh. Hala. Itu makna la fasadata dalam Quran sebut. Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Kalau ada pada langit bumi ni, lau kana fihi ma,
kalau ada pada langit dan bumi ini alihatun, Tuhan, illallah, selain daripada Allah. Jadi mana? La fasadata, pasti rosak binasa, hancur lebur. Apa makna hancur lebur? Yakni tak boleh wujud sejak daripada awal lagi, walau sebutir zarah. Gitu. Nah, sebutir zarah tak boleh wujud. Kau kecil, benda halus kecil ya. Kalau ada 2 ekor Tuhan. Tuhan A kata, saya nak buat benda ni. Tuhan B kata, saya pun nak buat. Betul tak? Benda yang sama, kecil halus ni. Jadi kalau luluh kudrat Tuhan A, terjadi dah benda ni, maka Tuhan B pun buat juga benda yang sama, bukan benda lain-lain. Di atas benda ni, dibuat lagi. Maka dipanggil tahsilul hasil. Menghasil benda yang telah hasil. Kerja bodoh tu. Menghasil benda yang hasil tu kerja bodoh. Mustahil Tuhan tu buat kerja bodoh. Macam kita ni masuk dalam surah, ni aircon terbuka, lampu pun terbuka, kipas pun terbuka, on semua sekali, betul tak? Tiba-tiba ada orang suruh kita pergi buka lagi. Ada seorang pokcik tu, misal dia jetak ni, kata, pergi on aircon, kipas, lampu. Kita pun sudah on dah ni pakcik. Ni tengok cerah dah ni, aircon pun sejuk, kipas pun musim. Dia pun mengetak sikit. Debar kita ni. Aku suruh on lah, jangan cakap banyak lah. Kita pun takut sebab misal dia jetak, kita pun kita enyeh pula di di switch tu. On dah kita pun tekan lagi. Asal kita pergi kerja apa tu? Kidik bodoh dia. Kerja bodoh. Tahsilul hasil. Okey, Tuhan punya kerja lagu tu. Ada dah, jangan ada lagi atas ada. Maka kalau kerja bodoh Tuhan B, bodoh juga Tuhan A. Sebab apa? Sama-sama mengaku Tuhan. Sama pada dakwah. Tu. Maka bila bodoh tu lemah dah. Lemah. Dia sendiri tak boleh nak hilang kebodohan ada di zat dia. Jangan kena buat langit bumi. Boleh buat langit bumi kalau bodoh? Tak boleh. Maka tak boleh wujud langit bumi ni kalau Tuhan tu berbilang. Kalau itu pasti dia nasa. Tu contoh-contoh tu dalam pengajian ilmu akidah. Jadi jangan kata ambil di falsafah Yunani, bukan, ambil di Quran. Ada tak saya sebut? Qala Aflatun, qala Aristoteles, qala Saqrat. Ada? Ada. Qala Allah, qala Nabi, qala Rasul. Itu dah. Apa makna tu? Tengok buku berapa juga puasa-puasa ni duk melaun lebih kuat. Tak boleh minum air. 10-14 dah. Sikit lagi. Yakni, nak tafsir, mengenal Allah tu apa? Mengenal segala yang wajib. Tengok. Mengenal segala hukum sifat yang wajib, yang mesti pada akal. Wajib sini bukan wajib syarak dah. Saya ada mendengar tak? Hukum akal, hukum syarak, hukum adat. Belum deh. Kita ni jangan tak boleh kuasai dah. Kita bila sebut wajib terus syarak. Tu jahil dia panggil. Macam ada satu mufti tu kata, apa mengaji sifat 20? Allah wajib ada. Kalau Allah tak ada, Allah masuk neraka. Tak cerdik tu. Dia faham wajib tu makna syarak. Wajib syarak kan gitu. Talabul fi'li talaban jaziman. Tuhan tuntut kita buat sebagai tuntut yang putus. Bagaimana putus? Yuthabu ala fi'lihi bil ikhlas wa yu'aqabu ala tarkihi bila uzrin. Dijanji syurga kerana kita mengerjakannya dengan ikhlas. Kayak gitu. Kita semaya subuh 2 rakaat dengan ikhlas, janji syurga. Kita puasa bulan Ramadan dengan ikhlas, imanan wahtisaban. Kayak gitu. Dijanji syurga. Dan dijanji neraka kalau kita meninggalkan perbuatan suruhan tersebut tanpa uzur. Itu dipanggil wajib syarak. Adakah bila sebut kata sifat yang wajib bagi Allah makna sifat yang mesti Tuhan kena bersifat dengan makna Tuhan kalau tak bersifat tu Tuhan masuk neraka? Teruk lagu tu. Tuhan pula jadi mukallaf kalau tu. Tu tak faham tu. Wajib sini bukan wajib syarak. Wajib sini wajib akal. Apa makna wajib akal? Adamu qabuli lintifa. Adam tidak, qabul terima, intifa tidak. Mana tak terima tidak. Apa makna? Sungguh. Faham? Sungguh. Mana sifat yang wajib mana? Sifat yang sungguh pada akal kita
di hak Allah Ta'ala. Tak terima nak kata tidak. Tu makna gitu dah. Nampak tu? Satu lagi dia panggil hukum adat. Hukum adat ni ialah sebenarnya hukum harus pada akal. Walaupun wajib adat, mustahil adat. Itu. Lagi aku rasa ada tu. Muka surat berapa tu. Nanti kita sapa di tempat dia lah. Tak tahu bila sapa tempat dia ni jauh lagi. Muka surat ni kalau tak silap. Cuma sambil-sambil tu kita sebut dulu. Jadi jangan segala sifat yang wajib. Sifat yang wajib. Wajib ni kalau buat masuk syurga. Kalau tak buat masuk neraka. Sifat yang Tuhan ni kena buat lah. Kalau Tuhan tak buat masuk neraka lah Tuhan. Jangan bahas lagu tu. Salah bahas lagu tu. Lihat ni. Salah tu bahas gitu. Jadi apa makna mengenal Allah? Yakni mengenal segala yang wajib. Mana? Mengenal segala hukum sifat yang mesti pada akal kita. Yang wajib mana? Yang mesti pada akal kita. Dia gini dah. Ini yang saya cerita selalu lah, hukum akal ni ada 3. Sebab gini, kalau tak tahu hukum akal, itu tak ada akal. Walaupun dia nampak berakal. Hukum akal ada 3. Kalau Arab dia panggil wujub, istihalah, jawaz. Itu Arab. Melayu kita kata sungguh atau mesti. Tu satu. Duanya tidak atau tentu tidak. Yang ketiganya boleh jadi. Gitu dah. Tu. Keputusan yang dikeluarkan oleh akal kita tak lepas daripada 3 ni. Sungguh, mesti. 1. Tidak, tentu tidak. 2. Boleh jadi sungguh, boleh jadi tidak. 3. Ini dia panggil hukum akal. Jadi benda yang dihukum oleh akal dipanggil wajib, mustahil, jaiz. Bukan jaiz Jabatan Agama Islam ni Selangor tu kan? Jaiz, zai. 3. 3 juga. Dah benda hukum akalnya 3, benda dihukum oleh akal juga 3. Itu dah. Mana benda tentu sungguh? Mana seperti zat Allah, sifat-sifat Allah, benda tentu sungguh. Benda tentu tidak. Mana? Tuhan selain daripada Allah, anak bagi Allah, bini bagi Allah, lemah bagi Allah. Tu benda tentu tidak. Tak terima dengan kepala otak kita. Ingat tu. Penting sekali ni, sangat penting. Kalau kita tak boleh menguasai hukum akal, susah ngaji ilmu tauhid. Susah. Dah ustaz kena guna akal kau? Memang kena gunalah. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala yanzurun. Kan Tuhan suruh guna akal tu. Yang kata jangan guna akal. Jangan guna akal, baik jadi orang gila lah, tak ada akal. Akal kena guna, tapi jangan kedepankan akal berbanding nakal. Nakal ni Quran dan sunnah. Yang kenanya ialah mengseiringkan akal dengan nakal. Gitu. Itu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seiring. Tidak mengkedepan dan membelakangkan antara satu sama lain. Ia seiring, seganding. Seiring dan sejalan. Gitu. Hanya seiring. Ia tak boleh ke depan antara satu sama lain. Kalau kedepankan akal berbanding nakal, Mu'tazilah kita. Mu'tazilah. Kalau sekarang ni panggil liberal. Logik akal. Tak terima dah. Yang kata, kononnya dia berakal, padahal tak ada akal tu. Kata ni. Tak terima dah akal saya. Saya rasa tak boleh lah. Tak masuk lah. Tak masuk dengan akal dia. Ini kena takwil ni, ayat ni. Tu dia panggil Mu'tazilah. Mana manhajnya? Logik. Melampau dalam melogikkan sesuatu. Tu. Sehingga Al-Quran hadis kalau tidak boleh dicerna dengan akal, maka ditakwil. Ditakwil. Tu bukan setengahnya seperti Jahmiyah, ditahrif bukan. Bukan setakat ditakwil, ditahrif bukan. Diubah tu. Sepatut Tuhan kena kata lagu ni. Tak kena ni. Tak logik pada akal. Siapa tahap tu? Itu dipanggil Mu'tazilah, Jahmiyah. Ialah kata pokok yang kedepankan akal, nakal disepak ke belakang. Satu lagi, nakal di depan, akal di belakang. Ini pun salah tak? Ini kebanyakan fuak karamiyah, hasyawiyah, mujassimah, musyabbihah. Ini Quran sunnah di depan. Akal jangan guna lepas ke belakang. Teruk kat tu. Tu benar kat tu. Sini benar kat tu. Lepas tu Ahlus Sunnah wal Jamaah dah seiring ini.
Setiap apa yang Quran sebut, pasti akal kita kalau betul cara berfikir, boleh dicerna. Kalau betul cara berfikir. Sebab tu, orang tak boleh terima ni. Orang tak boleh terima Tuhan ni satu, Tuhan ni ada, puak-puak etis. Dia tak terima Tuhan ada, betul tak? Orang-orang musyrikin tak boleh terima Tuhan ni satu. Itu sebab Al-Quran tak betul ke? Bukan. Al-Quran sudah betul. Al-Quran sudah benar. Pasti benar, bukan. Tapi kenapa orang tak boleh terima benda tu benar? Kerana kepala hontak dia tu. Suruh cakap orang KL tu, tak kerti cakap KL tu ni. Kepala hontak, kalau Kelantan, kepala otak dia tu, tu ni. Kepala otak mu, kepala hontak dia tu. Tak kena nak mikir, tak betul cara berfikir. Itu. Tak kena cara berfikir. Dia kata, apa salah kalau Tuhan ni banyak, lagi bagus, bekerjasama. Yang penting kerjasama ya, lagi bagus kan. Kita Tuhan macam kita lah. Tak, nak akak meja ni seorang tak mampu. Lepas tu panggil ramai-ramai. Betul gagah. Tuhan apa salahnya begitu? Sama-sama bekerjasama buat langit, buat bumi. La ilaha illallah. Ya fikir tu tak betul tu. Ya buat Tuhan tu macam dia. Kita tak apalah sebab kita makhluk, memang kita lemah. Tak mampu nak akak meja seorang. Memang tu pakat tu lah. Betul. Kalau Tuhan lagu tu bukan Tuhan tu lemah. Tuhan ni kalau ramai-ramai jadi gagah, lemah lah dianya. Kan gitu. Tu. Kerana kepala hontak dia tu tak reti mikir tu. Maka sebab tu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kita mengajar kita cara yang betul berfikirnya bagaimana. Sebab tu Quran kata, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'id. Nasma'u dulu. Tak boleh nak kilu dulu, tak boleh. Jangan nak kilu sekali. Nasma'u, dengar dulu Tok Guru ajar cara berfikir yang betul bagaimana. Mungkin nak fikir lagu ni. Gini, cara berfikir. Kita pun begini cara fikir yang betul. Barulah kita nak kilu. Baru kita boleh berfikir. Kalau kita berfikir ikut kesukaan kepala otak kita, saya rasa pendapat saya begini, siap. Itu yang mengeluarkan natijah yang sesat, yang salah, yang silap. Walaupun dia Profesor Madaya kau apa tak kira. Sebab ni. Sebab tu hukum akal sangat penting. Kata Imamul Haramain, guru bagi Imam Al-Ghazali, faman lam ya'rif ma'nal wajibil aqli wa ma'nal mustahil aqli wa ma'nal jaizil aqli fahuwa laisa bi'aqili. Bal qala ba'dul ulama fahuwa majnunun. Apa tak tu? Siapa yang tak reti hukum akal yang tiga tadi, kita sebut tadi, maka dia tak ada akal. Sebab apa? Sebab mengetahui hukum akal tu nafsul akli. Di akal tu dah. Bahkan kata ulama, bahkan gila orang tu. Tapi gila yang tak nampak gila. Itu bahaya tu. Kalau dunia ni gila tak nampak gila, bahaya tak? Bahaya. Pakai semak, segok, pakai kuk, pakai necktie, cakap pun bersopan satu. Tapi bahaya tu, gila tu. Kan bahaya gitu. Berbanding dengan gila yang nampak gila. Itu kurang mudarat sikit. Kita duduk jauh kenapa? Gila ni, telanjang bogeng ni gila. Ni dah pakai semak, segok, cakap pun speaking, rambut minyak, tapi ada mental. Mental dia panggil. Silap sikit sudah bunuh lalu. Menyan napas lalu. Kan bahaya itu. Gila tak nampak gila tu bahaya. Hak tu hak dunia. Kalau yang agama lagi bahaya. Nampak seperti beragama. Serban, jubah, janggut, panjang sampai pusat. Tak cukup buat tasbih di tangan. Lalu tekuk. Serugi ni kiri kanan telinga. Jubah labuh. Tapi sebenarnya dia gila. Akal dia tu tak betul stesen. Tuhan boleh buatlah anak dia, tapi Tuhan tak nak je. Tu banyak tu. Ada. Ni, sampai ni. Ada ustaz mengajar gitu, ada. Ada betul. Ada. Dulu masa saya balik daripada Mesir, ada dah sekali, tapi masa tu tak ada video. Saya sendiri singgah masjid tu dengar. Astaghfirullahaladzim. Ada ustaz mengajar gitu. Ini kali ni ada video pula orang hantar. Video ringkas dia tanya, Allah kuasa tak buat anak dia? Sudah. Semua tak berani jawab. Tak berani jawab. Dia kata, kalau kata tak kuasa, Allah lemah. Kalau Allah maha kuasa.
powerful. Allah boleh buat apa saja. Jadi Allah boleh tak buat anak dia? Boleh lah. Tengok salah dah. Jadi kalau Allah boleh buat anak dia, bermakna anak Allah bukan mustahil. Bukan istihalah. Bukan mustahil. Mana anak Allah tu mungkin. Jaizul aql. Terima ada, terima tak ada. Mungkin sungguh, mungkin tidak. Mungkin ada, mungkin tak ada. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Jadi benda hak terima ada, terima tak ada tu bukan mustahil. Harus. Nah, macam anak bagi orang mandul. Mungkin tak? Mungkin. Cuma alimallahu annahu lam yujad. Benda terima ada, terima tidak ada. Tapi bila dia meninggal dunia, barulah kita tahu. Allah, rupa-rupanya anak dia ni mandul. Pasal tak ada anak, mati dah. Selagi mana tak mati, dia boleh usaha tak? Dia boleh usaha, jangan putus harap. Nabi Zakaria tu umur tua lah. Tak putus-putus doa. Nak anak. Tua umur beratus lah. Tua, Syekhun Kabir kat sini. Tapi Tuhan bagi Yahya, Nabi Yahya bin Zakaria. Betul tak? Sebab tu mungkin ni benda terima ada, terima tak ada. Cuma bila seorang tu mati benar-benar tidak ada anak, barulah kita tahu. Oh, kita tahu Tuhan tahu sedia kala. Kita ni baru tahu. Oh, rupa-rupa anak bagi si fulan mungkin alimallahu annahu lam yujad. Benda terima ada, terima tiada. Tapi sedia kala Allah Ta'ala menentu dengan tiada. Itu orang panggil terima ada, terima tak ada. Anak Allah, bini Allah, mak pak Allah, benda tentu tidak lagi tak ada. Mana? Jadi Allah kuasa tak buat? Tak lah. Lemah lah. Lemah abahmu. Nah. Orang tu, dia kerja kerani. Tiba-tiba dia tak pandai plaster dinding. Bolehkah kita kata, mu ni kerani sia-sia, tak pandai plaster dinding? Kena tak kita? Tak kena tu. Memang bukan kerja dia. Kerja kerani ni menaik surat. Kayak gitu. Menulis surat. Kalau kerani tak pandai taik surat, baru boleh kita kata, mu ni betul tak kerani ni? Taik surat tak pandai ni, bodoh je. Kayak gitu. Tapi kalau kerani tak pandai plaster dinding, tak pandai susung bata, tak pandai gaul seming, kita boleh kata, sia-sia kerani, tapi tak pandai plaster dinding. Sini. Ada kena-mengena lah tu. Tak ada kena-mengena. Nah, beruk tak pandai pikul kayu balak. Boleh kita kata, beruk mu ni sia-sia saja, makan pisau saja banyak, tak pandai pikul kayu balak. Tak kena. Tu bukan tugas beruk. Betul tak? Gajah tak pandai panjat pohon kelapa. Kita nak marah ke gajah? Mu ni besar saja. Pokok kelapa tak pandai panjat. Memang bukan kerja gajah. Tak angin lemah gitu. Betul tak? Kalau beruk tak pandai panjat pokok kelapa, baru boleh kata, beruk bodoh kat sini. Apa punya beruk ni? Sia-sia aku nak pera. Tak pandai panjat pokok kelapa beruk. Tu baru panggil lemah. Nah, gajah tak erak, tak mampu nak pikul kayu balak. Itu baru panggil lemah. Nah, kalau gitu, anak bagi Allah, bini bagi Allah tu bukan mungkin, mustahil. Kudrah Allah tidak bertakluk kepada benda yang wajib, benda yang mustahil. Ini penting. Banyaklah kalau kita dengar, kalau orang tak mengaji akidah kan, dia tafsir hadis, dia tafsir Quran, syarah hadis mengikut kepala otak dia sendiri. Benar-benar sebagaimana Nabi SAW sebut, man fassara al-Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Itu bahaya. Nah, lagi sabit bagi zat Allah Ta'ala, mana sifat yang mesti, sifat yang wajib tadi tu, lagi sungguh, lagi tetap sengoti. Sabit mana sungguh, tetap sengoti bagi zat Allah Ta'ala. Dan yang mustahil, tengok, kita tahu dah makna kan, senang kan? Dan sifat yang mustahil mana? Tahu sifat yang mustahil itu istihalah. Istihalah mana? Tentu tidak. Sifat yang tentu tidak tu tentu tak ada di zat Allah Ta'ala. Gitu, tu maksud kita. Jangan pengen ngaji sifat 2 bulan ni. Allah bersifat dengan wujud. Wujud artinya ada. Ada siapa? Ada Allah. Ada lawannya tiada. Tak dia ada. Lepas tu berlawan. Tiada pula dah Allah. Itu orang tak mengaji gitu. Siapa dia mengaji gitu? Kita mengaji ada Allah mesti. Sungguh. Tidak ada Allah tentu tidak. Ngaji gitu dah. Dan yang harus juga, dan satu yang harus juga, mana? Satu yang harus
kena tahu juga. Kena takdir gitu. Kitab tu dia cakap ringkas dia bercakap dah. Dan yang harus juga kena kata, dan satu yang harus kena tahu juga. Kena tahu juga. Mana? Mengadakan makhluk, menyadarkan makhluk, mengangkat makhluk, menjatuh makhluk, menghidupkan makhluk, mematikan makhluk, memuliakan makhluk, menghina makhluk, menjadi mukmin makhluk, menjadi kufur makhluk, memasuk syurga makhluk, memasukkan neraka makhluk. Semua harus pada hak Allah Ta'ala. Harus. Bukan wajib dah. Dan bukan mustahil. Itu bukan tahu. Itu satu yang harus. Yang harus ni bukan sifat sebenarnya. Dia panggil kalau sekiranya hukum pada kudrat Allah Ta'ala. Satu, kudrat Allah, mana apa? Berkuasa mengada-menyada. Apa hukumnya Tuhan mengada-menyada? Harus memberi rezeki, menegah rezeki, mengangkat, menjatuh, memulia, menghina, memberi kerajaan, menarik kerajaan. Semua tu harus. Tidak wajib tak. Itu nanti lagi kita akan masuk bicara dengan dalamnya nanti bila masuk dalam perbahasan sifat. Jadi itulah maksudnya dengan kata mengenal Allah. Bukannya mengenal kepada diri zat. Sama macam saya sebut tadi. Kita berhenti situ dah. Boleh dah? Kat aku sebelah ni. Sebelah 6 minit dah. Kita berhenti tak sampai stesen juga tu. Berhenti di tepi jalan gitu saja. Tanda molek. Bukannya makna mengenal Allah itu ialah mengenal kepada diri zat Allah. Bukan. Bukan makna gitu dah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.